Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang Allah berikan kepada kita, di atas nikmat kurniaan yang Allah kurniakan kepada kita. Hari ini kita bertemu dalam platform sempena kuliah maghrib anjuran Surau Nurul Ihsan section 6 Shah Alam. Lalu yang saya muliakan pengurusi Surau Nurul Ihsan section 6, ahli jawatan kuasa surau, barisan para imam, para muazzin, kemudian pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, jemaah dan juga muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al huda wa dalalati ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan sahabat-sahabat yang bersama, yang saya nampak diorang komen, ada Sarina Said, ada Hajirah Zai, Syamsiah Salih, Ninda Anis dan juga ramai lagi sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'ai ila al huda wad dalalati 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua. Terima kasih Ninda Anis yang kata jelas, Zaliha Kamaruddin, Ija Rahman serta sahabat-sahabat yang lain. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan FB kita yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu pada malam ini saya diberikan tajuk oleh pihak Surau Nurul Ihsan, yang mana tajuk yang telah diberikan kepada saya adalah mencari ketenangan dalam ujian. Satu tajuk yang saya kira sangat sesuai pada waktu seperti ini, dan saya akan bantu kongsi kupas berdasarkan sedikit sebanyak apa yang saya faham dan juga saya dapat daripada tajuk ini. Maka kita nak pergi kepada ujian terlebih dahulu kerana tajuknya mencari ketenangan dalam ujian. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya bila kita sebut tentang ujian, maka ada begitu banyak perkataan yang datang dalam bentuk perkataan ujian yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terlalu banyak perkataan yang pada waktu itu menerangkan tentang ujian. Dan ujian ini sebenarnya adalah merangkumi kehidupan kita keseluruhannya. Bila kita tengok di dalam Al-Quran pada firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah lah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Lalu keseluruhan kehidupan kita yang kita berada di dunia ini, apakah tujuannya? Firman Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita berada di atas muka bumi adalah liyabluwa, supaya Allah menguji kamu. Lalu sebenarnya kita hendaklah faham kehidupan itu sebenarnya adalah ujian, dan balasannya adalah ketika mana kita bertemu dengan Allah kelak. Sama ada pada waktu itu kita berjaya dalam kehidupan kita, ataupun pada waktu itu kita gagal dalam ujian kita. Maka daripada surah Al-Mulk ini Allah dah tegaskan kehidupan yang ada di antara hidup dan mati, Allah jadikan ianya adalah liyabluwa, untuk Allah menguji setiap daripada kita. Lalu kehidupan setiap hari yang kita lalui adalah umpama peperiksaan yang kita tidak tahu pada waktu itu apakah jawapannya. Bila kita bangkit daripada tidur, kerana bangkit daripada tidur adalah umpama hidup semula daripada kematian yang kecil. Bila kita bangkit daripada tidur, maka hari yang kita lalui sebenarnya itulah ujian daripada kita. Kita tak tahu apa yang bakal kita lalui. Kita tak tahu apakah ujian yang bakal menimpa. Kita tak tahu apakah sesuatu nikmat yang kita akan dapat. Lalu sebenarnya setiap hari yang kita lalui itu adalah umpama ujian yang ada dalam kehidupan kita. Dan daripada sini bila kita lihat dalam Al-Quran, ada lebih daripada 75 perkataan yang datang dengan makna ujian, yang datang dengan makna musibah, yang datang dengan makna bala yang ada dalam Al-Quran. Lebih daripada 75 kali Allah Subhanahu wa taala terangkan. Maka bila kita faham seluruh hidup ini adalah ujian, maka pada waktu itu kita bersedia untuk dia. Macam mana kita faham, kita nak periksa. Contohnya kita nak periksa, ada orang yang mana mungkin periksanya pada waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia hadapi ketika mana sekolah, ketika mana universiti, ketika mana pada waktu itu nak bekerja. Maka ketika mana dia tahu dia sedang diuji, pada waktu itu dia tahu dia sedang menduduki peperiksaan, dia punya persediaan berbeza. Kan berbeza. Orang yang tahu pada waktu itu dia akan menghadapi peperiksaan, dia punya mental, dia punya pada waktu itu kekuatan, persediaan dia berbeza. Berbanding dengan orang pada waktu itu dia pergi sekolah, dia tak tahu pun ada ujian, dia tak tahu pun ada peperiksaan. Maka tiba-tiba ada peperiksaan, itu akan membawa kepada waktu itu, akan membawa kepada pressure, akan membawa kepada waktu itu dia tak bersedia. Lalu poin yang pertama yang kita nak belajar pada malam ini daripada surah Al-Mulk ayat yang kedua, sebenarnya setiap hari dalam kehidupan kita adalah ujian. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita? Sebab dunia ini memang tempat untuk Allah uji. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat daripada surah An-Naml. Kita buka sebentar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan pelbagai ujian, dengan pelbagai cara, dengan pelbagai bentuk. Maka Allah Subhanahu wa taala uji kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, liya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Dalam surah Al-Ankabut, minta maaf, surah Al-Ankabut ayat yang muka surat yang ke-397, pada surah yang ke-29 Allah Subhanahu wa taala terangkan, wala ya'lamannallahu alladhina amanu, dengan ujian itu supaya boleh menjadi bukti siapakah orang yang benar-benar
beriman pada Allah. Wala ya'lamannal munafikin, dan siapakah orang yang pada waktu itu dia berbeza luarannya dengan dalaman dia, itulah golongan munafik. Maka sebab itu didatangkan ujian demi ujian dalam kehidupan seharian kita. Maka bila kita dah faham bahawa sebenarnya seluruh hidup kita adalah ujian, maka kita lebih bersedia untuk menghadapinya. Kita lebih pada waktu itu ada preparation untuk menghadapi dia. Dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala terangkan pada juz yang ke-17, sebenarnya Allah datangkan ujian itu bukan sekadar dalam bentuk musibah. Tidak. Sebab itu pada juz yang ke-17 daripada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada surah Al-Anbiya, firman Allah Subhanahu Wa Taala pada muka surat 324, surah yang ke-21, surah Al-Anbiya. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala pada muka surat 324, surah yang ke-21 Al-Anbiya, pada ayat yang ke-35, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Namun sebelum mati itu apa yang kita akan hadapi? Firman Allah, wa nabluukum, dan kami akan terus menerus menguji kamu. Kerana nablu adalah fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' sentiasa memberi kepada makna istimrar. Firman Allah, wa nabluukum, dan kami akan sentiasa menguji kamu, bisyar, dengan perkara yang kamu tak suka, wal khair, dan dengan perkara yang kamu suka, fitnah, sebagai dalam bentuk ujian. Lalu daripada ayat yang ke-35 daripada surah yang ke-21, pengajarannya adalah sebenarnya ujian itu berterusan datang, kadangkala dalam bentuk ujian dan kadangkala dalam bentuk anugerah kurniaan, supaya Allah nak tengok apakah reaksi kita, apakah tindakan kita. Maka ini poin yang pertama, kita nak sediakan diri kita, sebenarnya keseluruhan hidup ini adalah ujian yang Allah jadikan untuk kita. Namun bagaimanakah seseorang itu dia nak menghadapi kehidupan yang penuh dengan ujian? Dan sebenarnya kadang-kala ada orang yang salah sangka, lagi banyak amalan dia buat, lagi kuat kepercayaan dia, lagi sedikit ujian. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Nabi SAW dah terangkan, bahkan Al-Quran dalam surah Al-Ankabut pun telah terangkan, iaitu seseorang itu lagi tinggi keimanan dia, pada waktu itu lagi kuat hubungan dia dengan Allah, pada waktu itu lagi dia banyak nak mengikut dan mencontohi Rasulullah, lagi banyak ujian dia. Sebab itu Nabi SAW bersabda dalam sepotong hadis, sabda Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Sabda Nabi, orang yang akan paling teruk diuji adalah para Nabi. Masya Allah. Sebab itu kita nampak para Nabi sangat teruk diuji. Ada Nabi yang pada waktu itu dibelah dua, seperti mana Nabi Zakaria. Ada Nabi yang pada waktu itu diuji dengan kehilangan harta dan keluarga, seperti mana Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ada Nabi yang diejek, disakiti, dipukul dan sebagainya, seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada beberapa Nabi yang begitu dahsyat ujian mereka sehingga dikenali sebagai para ulul azmi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa serta Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Maka daripada sini kita nampak lagi tinggi keimanan seseorang itu, lagi kuat hubungan seseorang itu dengan Allah, lagi seseorang itu nak mengikut dan mencontohi baginda Nabi SAW, lagi kuat ujian dia. Sebab itu sabda Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, seseorang itu lagi teruk diuji, terutamanya daripada kalangan para Nabi. Kemudian thummal amsal fal amsal, orang yang pada waktu itu mirip seperti para Nabi, mereka juga akan teruk diuji. Lalu bila kita dah faham, poin yang pertama tadi adalah setiap kehidupan kita saat, detik, sebenarnya pada waktu itu adalah ujian.
Kenapa penting untuk kita faham? Supaya kita faham bahawa sebenarnya dengan ujian ini kita boleh bersedia. Kita boleh bersedia dengan kehidupan. Umpama bila kita nak exam, kita tak tahu apa yang bakal berlaku. Sebenarnya bila kita bangun daripada tidur pun, kita tak tahu apa yang akan berlaku kepada kita. Dan kemudian, poin yang kedua adalah, sebenarnya dengan iman yang kita ada, maka Allah akan uji kita lebih berbanding dengan orang yang tidak beriman. Sebab itu baginda Nabi SAW sangat-sangat teruk diuji. Maka bagaimana kita nak menghadapi akan ujian ini? Bagaimana kita nak menghadapi ujian ini? Maka sebab itu ujian ini kita nak hadapi dia adalah dengan hati yang kaya. Dengan hati yang kaya. Dengan hati yang pada waktu itu kuat. Hati itu yang memainkan peranan. Lalu kita nak menghadapi ujian ini dengan hati yang kaya, dengan jiwa yang kaya. Apakah maksud daripada hati yang kaya dan juga jiwa yang kaya? Hati yang kaya bermaksud hati yang tenang. Lalu kita nak menghadapi ujian ini adalah pada waktu itu dengan hati yang kaya, iaitu hati yang tenang. Sebab itu Nabi SAW dah terangkan dalam sepotong hadis, sabda baginda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, amat luar biasa urusan orang beriman. Inna amrahu kullahu khair, urusan orang beriman ini sentiasa baik. Urusan orang beriman ini sentiasa baik. Kerana dia sentiasa tenang. Dia sentiasa berada pada situasi yang mana tenang. Apakah penyebab yang menjadikan orang beriman ini tenang? Maka Nabi SAW highlightkan dua sifat hati. Sabda Nabi SAW, in asabathu sarra syakara. Apabila pada waktu itu dia ditimpa dengan perkara yang dia suka, dia bersyukur. Wa in asabathu darra sabara. Dan apabila pada waktu dia ditimpa dengan perkara dia tidak suka, dia bersabar. Maka inilah dua ubat ataupun dua cara untuk menenang hati, iaitu hati itu mestilah kaya, hati itu mestilah dipenuhi dengan tenang. Dan bagaimanakah nak mendapat tenang? Iaitu tak boleh lari daripada dua sifat, syukur dan juga sabar. Dan inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini, bila kita dah terangkan sebenarnya inilah hakikat kehidupan. Kalaulah kita tak nak diuji, hanya apabila kita berada di syurga, hanya apabila kita dah melepasi kehidupan dunia. Tetapi selagi mana kita berada di dunia, sebenarnya kita akan sentiasa diuji. Lalu bila kita nak menghadapi ujian, bagaimana? Dengan persediaan. Apakah persediaan kita? Kita nak tenangkan hati kita. Bagaimanakah kita nak tenangkan hati kita? Iaitu dengan dua sifat ini. Dan orang yang ada sifat ini, itulah orang yang mana dia sentiasa tahu yang dia dimiliki oleh Allah. Syukur, dia menghargai kurniaan Allah. Sabar, dia tahu itu adalah datangnya daripada Allah dan Allah tak pernah uji lebih daripada kemampuannya. Ya, semestinya ujian itu kadangkala kita rasa amat berat. Kadangkala ujian itu kita rasa kita tak mampu menghadapinya. Tetapi Allah lebih kenal kita. Allah lebih tahu tentang kemampuan kita. Dan Allah memang datang sesuatu untuk menilai dan menguji kita. Maka sebenarnya Allah tidak pernah menguji di luar daripada kemampuan kita. Maka bila ketika mana kita diuji, kita nak siapkan hati kita dengan tenang. Dan bagaimanakah manusia itu tenang? Tidak lain tidak bukan seperti mana firman Allah dalam juz yang ke-13 dalam surah Ar-Ra'd. Firman Allah, ala, ketahuilah, dengarlah, bizikrillah, hanya dengan mengingati Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Maka bila hati itu tenang, ianya akan menjadi hati yang kaya, hati yang pada waktu itu kuat, hati yang mana tidak mudah tergugat. Umpama sekukuh batu karang yang berada di dasar lautan, yang pada waktu itu tidak akan berganjak ketika mana dilanda badai sekalipun. Hati yang kuat. Kenapakah hati itu kuat? Dia mengingati Allah. Dan bagaimanakah pada waktu itu nak sentiasa mengingati Allah?
dengan dua sifat yang Nabi sebut dalam hadis tadi, syukur dan juga sabar. Kerana apabila diberi nikmat itu pun ujian. Kita dah baca daripada surah Al-Anbiya, surah ke-21 tadi. Bukan sekadar musibah itu ujian. Kadangkala nikmat itu pun adalah ujian. Dan banyak orang dia gagal apabila diuji dengan nikmat berbanding dengan diuji dengan ujian. Bila seseorang tu diuji dengan ujian, kesempitan, kesakitan, kehilangan, kesedihan, maka dia tahu dia sedang diuji. Tapi terlalu banyak orang yang gagal apabila diuji dengan kesihatan, diuji pada waktu itu dengan kekayaan, diuji pada waktu itu dengan kesenangan, diuji dengan pada waktu itu pelbagai nikmat. Banyak orang yang mana gagal. Dia lupa nak bersyukur. Dia lupa untuk kembalikan pujian itu kepada Allah. Dia lupa pada waktu itu untuk mengingati Allah dengan bersyukur. Lalu, bagaimanakah nak tenang hati? Al-Quran menjawab dengan ingat Allah. Bagaimanakah nak ingat Allah? Pada waktu itu dengan sifat syukur dan sabar. Tapi bagaimana nak ada sifat syukur dan sabar ini? Adalah dengan kita kena ingat bahawa sebenarnya kita dimiliki oleh Allah. Kita dimiliki oleh Allah. Sebab kita adalah hamba-Nya. Kita berada pada waktu itu di bawah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Manusia dia boleh menjadi pada waktu itu hilang kesabarannya. Dia pada waktu itu akan menjadi lupa untuk bersyukurnya apabila pada waktu itu dia sangka yang dia buat adalah berdasarkan usaha dia. Dia rasa dia yang memiliki segala-galanya. Apabila dia buat A, dia nak keputusan yang dia harapkan. Apabila dia buat B, dia nak keputusan yang seperti dia harapkan. Ataupun bila contoh ada orang bantu dia, maka pada waktu itu keputusan mestilah begini-begini. Maka kuncinya, bagaimanakah pada waktu itu nak tenang dengan mengingati Allah? Pada waktu itu nak ada sifat syukur dan sabar. Dia kena ingat yang sebenarnya hati dia, diri dia, semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang milik kita. Allah boleh letakkan kita pada keadaan apapun untuk menguji kita, untuk menilai kita. Seperti mana bila kita dalam peperiksaan, kita pada waktu tu tak boleh pilih soalan. Bila kita sedang diuji dalam bilik peperiksaan, pada waktu itu kita letak ke tepi title kita, kita letak ke tepi apa pun kita punya keadaan. Bila kita diuji, kita tak boleh nak pilih soalan, kita tak boleh nak pilih apakah soalan dia. Soalan itu akan datang dan kita kena hadapi soalan tersebut. Samalah juga kita kena sentiasa ingat, walaupun kita berusaha, walaupun kita lakukan sebaik mungkin, sebenarnya untuk kita kekal tenang adalah pada waktu itu kita nak kena ingat sebenarnya Allah yang memiliki kita. Bukan kita yang kontrol segala-galanya. Bukan kita yang pada waktu itu melakukan segala-galanya. Bila manusia dia berada pada kesedaran yang sebenarnya banyak benda yang dia tak boleh kontrol. Banyak benda yang pada waktu itu bukan berada dalam kekuasaan dia. Semuanya berada dalam kontrol Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Maka pada waktu itu dia akan merasakan dirinya dimiliki dan daripada situlah datangnya ketenangan. Sebab itu Nabi SAW ada menyebut, ketika mana Nabi mengajar pada waktu itu apakah cara untuk menghilangkan akan keresahan, kerungsingan dan kesedihan. Nabi pada waktu itu mengajar kita untuk mengucapkan la haula wala quwwah illa billah al-aliyyil azim. Dan sebenarnya ianya bukan sekadar ucapan pada lidah, tetapi sebenarnya yang Nabi nak adalah kita faham maksud tersebut. Apakah maksud dia? La haula, tiada daya dan upaya untuk buat apa pun. Tiada daya dan upaya. Wala quwwah, dan tiada kekuatan apa pun untuk melakukan apa pun. Semuanya berlaku dengan illa billah, dengan kehendak Allah Al-Ali, yang maha agung, yang maha tinggi, Al-Azim, yang maha agung.
Lalu benarlah sabdaan Nabi, kenapa Nabi suruh ucap banyak kali bila berada dalam keresahan, bila berada dalam kerungsingan, bila berada dalam kesedihan. Bahkan riwayat itu ada dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi. Sebenarnya nak mengajarkan kepada kita, sebenarnya kita mesti anggap bahawa sebenarnya kita dimiliki oleh Allah. Banyak benda yang kita tak boleh buat kecuali dengan kehendak Allah. Banyak benda yang kita tak boleh kawal kecuali dengan izin Allah. La haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Dan inilah maksud daripada tawakal. Apakah maksud tawakal? Kita buat sebaik mungkin, kita usaha sebaik mungkin, kita lakukan sebaik mungkin. Tetapi at the end, apapun natijah, apapun keputusan, apapun pada waktu itu hasilnya adalah la haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Lalu sebenarnya semua sifat-sifat ini saling berkaitan. Untuk mendapat ketenangan, seperti mana yang kita sebut di awal perkongsian tadi, kita kena tahu seluruh hidup ini adalah ujian. Tak ada waktu, tak ada saat yang tak ada orang yang tak diuji. Semua orang diuji dengan pelbagai ujian yang berbeza, dengan pelbagai situasi yang berbeza. Semua orang sedang diuji. Lalu sebenarnya seluruh hidup kita adalah ujian. Kalaulah kita mencari ruang, mencari tempat, mencari keadaan yang kita tak uji, sebenarnya tak ada. Dan sebenarnya orang yang beriman lagi tinggi ujian dia. Itu yang kita telah kongsikan. Namun bagaimana kita nak tenang adalah pada waktu itu dengan ingat Allah. Bagaimana dengan sentiasa ada dua sifat, syukur dan sabar. Lalu bagaimanakah maksud ingat Allah? Dengan keadaan, dengan kesedaran, sebenarnya kita kena tahu Allah yang memiliki kita. Kita adalah hamba dia. Sebab itu kita sentiasa ikrar, iyyaka na'bud. Hanya kepadamu kami memperhambakan diri. Kami hanya memperhambakan diri kami kepadamu, ya Allah. Kami hanya memperhambakan diri kami kepadamu, ya Allah. Dan pada waktu itu apapun situasi kita, wa iyyaka nasta'in. Kita hanya meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bila adanya kesedaran ini, yang mana sebenarnya Allah yang memiliki kita, Allah yang pada waktu itu kontrol kita, la haula wala quwwata illa billah, maka pada waktu itu barulah datangnya ketenangan. Kadang-kala manusia dia tidak tenang sebab dia cuba pada waktu itu nak faham, aku dah buat ni, kenapa bukan natijahnya begini? Aku dah buat macam ni, kenapa dia punya outcome-nya begini? Aku dah buat macam ni, kenapa hasilnya begini? Aku dah kerja, aku dah buat yang terbaik, aku dah begini-begini, kenapa masih lagi berada dalam situasi begini? Maka sebenarnya, ya, itulah keperluan untuk pada waktu itu kita sedar. Dan sebenarnya setiap ujian pada waktu itu Allah pasti ganti. Sama ada di dunia, tetapi yang pasti di hari akhirat Allah akan ganti. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sebab itu apabila manusia itu dia berada dalam kesedaran, sebenarnya dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia ada conscious tadi dengan dua sifat, syukur dan sabar. Dan pada waktu itu dia akan berserah kepada keadaan yang Allah tentukan dia setelah dia buat yang terbaik. Maka di sinilah kata para ulama, pada waktu itu hatinya akan menjadi tenang. Kenapa hati dia menjadi tenang? Sebab kalaulah sedikit yang dia dapat, maka di situlah datangnya sifat qanaah. Apakah maksud qanaah? Dia akan merasa cukup. Dia akan merasa cukup. Kalaulah sedikit dia dapat, maka pada waktu itu dia akan merasa cukup. Sebab dia tahu dia sedang diuji oleh Allah. Dan pada waktu itulah kita tengok macam Nabi SAW, macam para sahabat muhajirin, bagaimana bertahun-tahun mereka berada dalam kesusahan. Ketika mana kita membaca tafsir yang menceritakan tentang sifat orang-orang muhajirin pada suratul Hasyr, juz yang ke-28, maka kita akan nampak pada tafsiran ayat tersebut bagaimana bagaimana dalam hadis, dalam riwayat disebutkan bagaimana orang-orang muhajirin ini kebanyakan mereka berada dalam kesusahan untuk tempoh beberapa tahun setelah mereka berhijrah di Madinah. Hanya ketika mana berlakunya perang Khaybar, barulah pada waktu itu mereka keluar
daripada kemiskinan. Dan tempoh di antara hijrah sehingga perang Khaybar lebih kurang 6 tahun. Lebih kurang 6 tahun, di mana orang-orang muhajirin ketika mana musim sejuk, mereka tanamkan diri mereka dalam tanah, punya miskin, punya susah keadaan mereka. Bahkan Nabi SAW selepas perang Khaybar, Nabi tetap pilih untuk menjalani kehidupan yang sama, berada dalam serba cukup, iaitu berada dalam qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Lalu apabila seseorang itu dia tenang, dan pada waktu itu dia serahkan urusannya kepada Allah, bertawakal selepas daripada dia usaha, maka kalaulah dia tetap dapat sedikit, maka pada waktu itu dia akan merasa qanaah, dia akan merasa cukup. Dan kalaulah pada waktu itu dia dapat banyak, maka pada waktu itu datangnya sifat pemurah dengan dia memberi. Lalu inilah sifat-sifat yang sebenarnya akan menjadikan kita tenang. Ketenangan datang apabila kita serahkan hati kita kepada Allah. Ketenangan akan datang apabila kita benar-benar faham tak semua benda dalam dunia ini kita boleh kontrol. Semuanya adalah dengan kekuasaan Allah, kehendak Allah. La haula wala quwwata illa billah. Itu akan menjadi tenang. Kalaulah tidak, kita akan sentiasa, contohnya wabak ni daripada mana, siapa yang buat wabak ni, COVID ini daripada siapa, begini dan sebagainya. Itu semua akan menjadikan kita makin resah, makin gelisah, dan pada waktu itu makin tidak berserah. Padahal apa pun yang berlaku adalah pada waktu itu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sebenarnya yang mana kita nakkan hati kita sentiasa tenang dengan syukur dan sabar, sentiasa pada waktu itu berserah apabila kita dah melakukan terbaik, dan hasil yang kita dapat daripada usaha kita, kalaulah sedikit, maka pada waktu itu qanaah, kalaulah banyak, maka menjadikan kita seorang yang pemurah. Kerana sahabat-sahabat, kita sebagai manusia sebenarnya tak akan pernah rasa cukup dengan apa yang ada. Ini adalah sifat manusia. Sebab itu baginda Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, sabda Nabi SAW, sesungguhnya manusia itu kalaulah dia memiliki 2 lembah yang penuh dengan emas. Apakah maksud lembah? Lembah maksudnya ruang kosong di antara 2 bukit. Ruang kosong di antara 2 bukit dipanggil sebagai lembah. Maka kalaulah ruang kosong di antara 2 bukit yang dikenali sebagai lembah, kedua lembah itu penuh dengan emas, yang mana kita tahu 1 gram emas berapa nilai dia. Padahal 1 gram tak besar mana. 1 kilo emas berapa nilai dia. Padahal 1 kilo besar mana. Ini bayangkan 2 lembah yang penuh dengan emas. Maka pada waktu itu baginda Nabi SAW bersabda, lashtaha, pada waktu itu dia pasti nak lembah yang ketiga. Dan tak ada yang boleh memenuhi keinginan manusia, nafsu dia, kecuali pada waktu itu adalah tanah, iaitu ketika mana dia ditanam dalam kubur. Maka sebab itu, bagaimana kita nak tenang? Satu, kita dah tahu ianya adalah pada waktu itu dengan seluruh hidup ini adalah ujian. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kita nak kekal tenang? Kita kena fahamkan diri kita, lagi kita beriman, sebenarnya lagi tinggi ujian. Untuk itu kita perlu baca kisah para Nabi SAW. Bagaimanakah kita nak tenang? Dengan pada waktu itu kita sedarkan diri kita, sebenarnya apa yang berlaku adalah dengan kehendak Allah. Tak ada apa yang berlaku dengan kehendak kita, dengan apa yang kita mampu kontrol. Semuanya berlaku dengan kehendak Allah, dan daripada situ datangnya berserah. Antara cara untuk kita menjadikan hati kita tenang adalah kita belajar untuk melihat apa yang kita ada. Kita belajar melihat apa yang kita ada. Kalaulah kita sentiasa melihat apa yang kita tak ada, maka sampai bila-bila manusia itu tidak akan menjadi bersyukur. Orang yang ada banyak sekalipun, dia nak lagi banyak. Orang yang mana dia ada segala-gala pun, dia nak lagi banyak. Orang yang pada waktu itu jawatan dia paling tinggi pun, dia nak lebih tinggi. Maka sebenarnya bagaimanakah cara untuk kita menjadikan diri kita tenang? Sebenarnya adalah pada waktu itu belajar untuk melihat apa yang ada.
Apa yang ada daripada apa? Daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah berjanji dalam Al-Quran, firman Allah dalam surah Ibrahim pada juz yang ke-13 pada ayat yang ke-14. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu nak menghitung nikmat Allah. Allah tak sebut nikmat pada orang yang kaya. Allah tak sebut nikmat yang hanya ada pada orang yang sihat. Tetapi Allah sebut secara umum, wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu nak mengira akan nikmat Allah, jawapannya Allah dah bagi, la tuhsuha. Sebenarnya kamu takkan mampu kira. Orang yang sakit pun sebenarnya masih lagi ada nikmat yang Allah kurniakan. Orang yang pada waktu itu miskin, berada dalam kesempitan kewangan, sebenarnya ada nikmat yang Allah sedang berikan. Orang yang pada waktu itu berada dalam keadaan kehilangan, kematian, ahli keluarga, sahabat yang terdekat, sebenarnya waktu itu juga ada nikmat yang Allah sedang berikan kepadanya. Lalu, kalaulah kita nak tengok manusia, ya, manusia semula jadi, pada waktu itu dia nak lagi, dia nak lebih, dia pada waktu itu nak lagi banyak. Dan Nabi dah terangkan dalam hadis, kalaulah manusia itu ada 2 lembah emas sekalipun, nescaya dia nakkan lembah yang ketiga. Itu adalah manusia, dia tidak pernah merasa cukup. Bukanlah pada waktu itu mencari rezeki yang lebih, mencari harta yang lebih tercela, tidak. Tidaklah begitu maksudnya, tetapi nak menunjukkan sebenarnya kadangkala kita kena belajar melihat apa yang kita ada. Kadangkala kita kena belajar pada waktu itu melihat nikmat yang Allah kurnia. Kerana Allah dah janji, dan jika kamu nak cuba kira nikmat Allah, la tuhsuha, maka pada waktu itu kamu tidak akan mampu mengira. Sebab itu ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menarik. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum, ataupun dalam sepotong riwayat ila man huwa dunakum, sentiasa melihat kepada orang yang lebih teruk keadaan daripada kamu. Hadis riwayat Tirmizi. Sentiasa lihat orang yang lebih teruk keadaan daripada kamu. Kita yang sihat, belajar tengok orang yang sakit. Orang yang sakit, belajar tengok orang yang lebih sakit daripada dia. Kita yang ada kenderaan, belajar tengok dengan pada waktu itu orang yang pakai motor. Orang yang pakai motor, belajar tengok dengan orang yang hanya pada waktu itu memakai basikal. Orang yang memakai basikal, pada waktu itu kena tengok orang yang tak ada apa-apa berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki, dia tak ada kenderaan, dia kena belajar tengok daripada orang yang tak ada kaki. Orang yang tak ada kaki, pada waktu itu dia kena belajar tengok pada orang yang mungkin pada waktu itu dah meninggal dunia, tak bernyawa dan sebagainya. Lalu Nabi SAW bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, tengoklah kepada orang yang pada waktu itu lebih rendah kedudukannya daripada kamu. Kenapa? Kerana sabda Nabi SAW, fahuwa ajdar, kerana itulah selayaknya alla tazdaru ni'mat Allah, supaya kamu tidak menganggap remeh, kamu tidak menganggap kecil, kamu tidak menganggap tak ada akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu hati kita nak tenang bagaimana? Dengan kita nak belajar cari apa yang Allah bagi pada kita. Kita masih boleh bernafas walaupun mungkin kita dalam kesempitan. Kita mungkin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, rumah kita ada 1 lauk. Bagaimana orang yang tak ada lauk? Kita mungkin ada beras. Bagaimana dengan orang yang dah berhari-hari tidak ada apa-apa? Maka sebab itu dengan ini mengajarkan hati kita untuk tenang. Janganlah pada waktu itu kita melihat kepada nikmat yang telah hilang, maka akan menjadikan hati kita gelisah. Tetapi belajar untuk melihat nikmat yang masih ada, kerana janji Allah nikmat yang masih ada pun sebenarnya pada waktu itu sangat-sangat banyak. Lalu sebenarnya kita nak mendidik hati kita supaya tenang. Sebab bila hati kita tenang, maka daripada situ akan datangnya positif. Dan bila pada waktu itu hati kita positif, barulah pada waktu itu tindakan kita datang dalam bentuk aktif, dalam bentuk cepat, dan pada waktu itu tindakan yang akan produktif, yang membawa hasil.
Tapi kalaulah hati kita berada dalam keadaan tak tenang, berada dalam semuanya negatif, maka dia khawatiri kita buat apa pun pada waktu itu tidak akan membawa perkara yang baik, kerana kita buat dalam keadaan hati kita tidak tenang, hati kita gelisah, hati kita tidak tenteram, hati kita bersangka buruk dengan Allah mungkin. Maka ianya semuanya bermula daripada hati. Moga-moga perkongsian pada malam ini adanya manfaat insya-Allah kepada sahabat-sahabat yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Terima kasih kepada pihak surau Seksyen 6 yang memberikan, Surau Nurul Ihsan, yang memberikan jemputan dan peluang untuk berkongsi ilmu dengan tajuk mencari ketenangan dalam ujian. Moga Allah sentiasa memberikan ketenangan kepada setiap daripada kita insya-Allah. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi pada pertemuan yang lain.